Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dinil Hakimi bin Abdul Rahman, merupakan pelajar PPI SMP Ambilan Jun 2023. Sebelum saya mulakan, ingin saya ucapkan ribuan terima kasih saya kepada pensyarah bagi khusus GPPP 1092 pengantar pengajian pendidikan, iaitu Dr. Surayahani binti Zakaria, kerana beliau telah banyak memberi dorongan serta bantuan kepada saya semasa saya menyiapkan tugasan ini. Tajuk tugasan saya ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Dan ini merupakan antara isi kandungan yang terdapat di dalam tugasan saya. Antara isi kandungannya ialah pengenalan aspirasi dan hala tuju pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM, implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia serta berkaitan dengan guru berjiwa pendidik. Kita mulakan dengan pengenalan aspirasi dan hala tuju pendidikan. Menurut Kamus Dewan Bahasa, perkataan aspirasi membawa maksud kepada suatu keinginan yang kuat untuk mencapai atau mengadakan sesuatu, manakala hala tuju pula bermaksud sesuatu tujuan yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh seseorang, negara, organisasi dan sebagainya secara khusus. Aspirasi sistem pendidikan pula merujuk kepada hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, iaitu melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Seterusnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Dalam sistem pendidikan negara, wujudnya suatu pegangan atau rancangan kerajaan di mana ianya bertujuan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan negara. Rancangan tersebut dipanggil sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Negara, di mana pelan ini mengandungi beberapa aspek, merangkumi 3 aspek pelaksanaan gelombang, 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid serta 11 anjakan. Pelan ini adalah suatu kayu ukur bagi kerajaan dalam mencorakkan pendidikan negara ke arah yang lebih baik. Baiklah, ini merupakan aspek pertama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu 3 gelombang PPPM. Gelombang pertama yang bermula pada tahun 2013 hingga 2015 bertujuan untuk memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Selain itu, tumpuan juga diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan mempertingkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih guru besar atau pengetua. Selain itu, tumpuan juga diberikan kepada meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif. Terdapat juga beberapa langkah yang telah diambil di dalam gelombang 1 ini. Antara langkah tersebut ialah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama, memastikan sokongan daripada PPD ditumpukan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk kepada murid dengan keperluan khas, melonjakkan peningkatan sekolah, mengukuhkan praktikum dalam program vokasional melalui peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta, dan yang terakhir, melaksanakan satu bestari net ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam pembelajaran harian. Kemudian gelombang 2 yang bermula pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Gelombang ini merupakan perubahan struktur pendidikan negara yang dilaksanakan bagi mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1. Antara inisiatif yang dilakukan di dalam gelombang 2 antaranya ialah pergerakan ke semua 410,000 guru dan 10,000 pengetua guru besar kepada pakej kerjaya baru dan pengstrukturan semula kementerian. Antara pelan tindakan yang dirancang dan yang perlu dilaksanakan dalam gelombang 2 adalah menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan perkhidmatan untuk memunggarkan profesi keguruan, mengukuhkan bahagian utama KPM
dengan menyusun semula peranan kementerian, JPN dan PPD untuk meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan, melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid untuk menangani isu kapasiti, dan menghentikan kelas peralihan, menjalankan rentis bagi pilihan untuk immersion bahasa Inggeris dan mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa dalam kalangan murid. Dan gelombang terakhir, iaitu gelombang 3, bermula pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Gelombang ini lebih berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi di mana pada asasnya semua sekolah, guru besar atau pengetua perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Dalam arti kata lain, tumpuan lebih diberikan kepada usaha meningkatkan ketelusan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat bagi pembangunan kecemerlangan profesionalism. Dalam gelombang ini, kebanyakan sekolah akan dianjak kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Usaha ini adalah untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian ke tahap yang lebih cemerlang. Seterusnya, antara pelan tindakan yang telah dirancang dan akan dilaksanakan melalui gelombang 3 ini ialah menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan takbir uruskan diri, meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta menyediakan lebih pilihan untuk mempelajari bahasa tambahan. Mengukuhkan dan mentransformasi kementerian melalui pengukuhan kemajuan kerjaya bagi pegawai pada peringkat kementerian serta melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. Baiklah, sekarang kita akan melihat pula kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Aspirasi sistem pendidikan negara terbagi kepada 5 aspirasi, iaitu aspirasi pertama ialah akses, aspirasi kedua kualiti, aspirasi ketiga equity, aspirasi keempat perpaduan dan aspirasi kelima ialah kecekapan. Kita mulakan dengan aspirasi pertama iaitu akses. Merujuk kepada akses kepada kejayaan, di mana selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua. Setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Sama seperti hasrat kementerian iaitu untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan. Untuk memenuhi hasrat tersebut, setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum atau agama. Aspirasi kedua iaitu aspirasi kualiti, merujuk kepada kualiti standard pendidikan antarabangsa. Tidak dapat dinafikan bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan tindakan. Sungguh pun begitu, pencapaian yang membanggakan ini menghadapi risiko secara relatif dan mutlak. Ini kerana sistem pendidikan negara lain telah dapat meningkatkan prestasi murid mereka dengan lebih cepat serta mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Berbeza dengan Malaysia, pentaksiran di peringkat antarabangsa menunjukkan prestasi murid Malaysia semakin merosot. Bagi mencapai hasrat untuk standing dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda arah sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Aspirasi ketiga iaitu equity, merujuk kepada equity untuk semua murid, di mana penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, jantina dan tempat akan dapat memastikan hak kesesamaan pendidikan untuk semua kanak-kanak. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan jantina. Latar belakang sosioekonomi
menjadi punca penyebab jurang ekuiti yang paling besar. Dengan merapatkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar, dapat dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. Aspirasi yang keempat iaitu perpaduan merujuk kepada memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Seperti yang kita tahu, Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, yang kaya dengan keunikan kaumnya yang pelbagai. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Dan sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid dapat belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Aspirasi yang terakhir iaitu kecekapan merujuk kepada pelaksanaan kecekapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan indikator atau penanda aras kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Pembelajaran besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka pulangan perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Kemudian masih lagi di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita akan melihat kepada 6 aspirasi utama murid. Aspirasi murid yang pertama ialah kemahiran memimpin. Seperti yang kita tahu, pembangunan tamadun sesuatu bangsa terletak pada kualiti kepimpinan yang menerajui sesebuah negara. Usaha membina pemimpin berkualiti yang bakal menerajui negara penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda, khususnya daripada golongan murid. Dalam konteks pendidikan, aspek kepimpinan yang ingin dilahirkan daripada kalangan murid oleh pihak kerajaan ialah keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan keterampilan komunikasi. 4 aspek kepimpinan ini merupakan aspek yang ingin dicungkil oleh pihak kerajaan daripada kalangan murid supaya dapat menjadi pemimpin yang berkaliber. Aspirasi murid yang kedua ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global yang semakin mencabar. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diproses, pengetahuan berkembang serta ilmu dapat dijana. Oleh itu, sudah menjadi aspirasi pendidikan negara agar setiap murid perlu mempunyai semangat ingin tahu yang tinggi dan belajar untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat mereka. Aspirasi murid yang ketiga iaitu pengetahuan, di mana setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan dan bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Aspirasi murid yang keempat iaitu identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak belah bahagi terhadap identiti nasional, iaitu berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Bagi mencapai matlamat identiti nasional ini, murid di sekolah perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima serta menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan. Aspirasi yang kelima iaitu etika dan kerohanian, di mana setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran pada abad ke-21. Sistem pendidikan yang berkesan akan dapat mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian untuk melakukan apa yang betul. Antara nilai-nilai yang dikukuhkan di dalam diri murid dalam aspek etika dan kerohanian ialah nilai kerohanian, nilai integriti dan nilai tanggungjawab sivik. Aspirasi yang terakhir ialah kemahiran dui bahasa. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan dua bahasa utama yang digunakan di dalam sistem pendidikan negara.
Ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara yang digunakan dalam sistem pendidikan Malaysia. Ini memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan. Di samping bahasa Inggeris pula berfungsi sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Dan bagi menguasai bidang sains dan teknologi yang merupakan bidang utama di dunia sekarang ini, penggunaan bahasa Inggeris yang baik amat penting sekali kerana kebanyakan bahan bacaan adalah dalam bahasa Inggeris. Baiklah, sekarang kita akan melihat pula kepada 11 anjakan yang terdapat di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Anjakan pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa kepada murid. Anjakan kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam berbahasa Melayu dan berbahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan lain. Anjakan ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan yang keempat, mentransformasikan profesi perguruan menjadi profesi pilihan. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah di dalam negara. Anjakan keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan setiap murid. Anjakan ketujuh, memanfaatkan TMK, teknologi maklumat komputer, bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam secara meluas. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan oleh Kementerian Pendidikan. Dan anjakan ke-11, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawabaan awam secara langsung. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau singkatannya SKPM. Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab dalam memacu pendidikan bersifat global dalam abad ke-21, guru-guru perlu berpegang kepada suatu ketetapan khusus untuk mencapai dan melahirkan kemajuan pelajar di mana sekaligus guru dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Selain itu, pengurusan pengajaran dan pembelajaran PDP juga penting. Oleh yang demikian, terdapat beberapa faktor yang diperlukan untuk guru-guru mengurus pengajaran dan pembelajaran supaya dapat melahirkan kemajuan pelajar. Berikut merupakan antara faktor-faktor yang terlibat. Faktor yang pertama, guru terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara langsung. Faktor kedua, prasarana dan sumber pendidikan yang berfungsi serta tidak terbatas. Faktor ketiga, guru membentuk sasiah murid serta mewujudkan pelibatan komuniti dalam pendidikan. Faktor yang terakhir, pengurusan kurikulum dan core kurikulum. Untuk pengetahuan anda semua, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM terbahagi kepada dua, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 atau singkatannya SKPM 2010 dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 atau singkatannya SKPM G2. Kita mulakan dengan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. SKPM 2010 telah diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai satu kesinambungan kepada SKPM sekolah yang bermula pada tahun 2003. Kewujudan standard ini dalam sistem pendidikan negara adalah bertujuan sebagai suatu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan. Dari segi penggunaan, standard ini digunakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK dalam melaksanakan penaziran, manakala pihak sekolah menggunakannya dalam penerapan kendiri sekolah PKS. Dalam penilaian berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard yang telah ditetapkan, merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan. Antara standard tersebut ialah yang pertama, kepimpinan dan hala tuju, di mana kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran. Standard kedua, iaitu pengurusan organisasi, di mana organisasi sekolah
diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudian sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard ketiga, iaitu pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan. Bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai suatu institusi pembelajaran yang melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard keempat, iaitu kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Dan standard terakhir, iaitu pengajaran dan pembelajaran, di mana guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi serta pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Seterusnya kita beralih pula kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. SKPM sebelum ini, iaitu SKPM 2010 telah ditambah baik pada kali ini kerana pihak kerajaan ingin menyelaraskannya dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Antara tujuan utama penambahbaikan ini dilakukan adalah untuk meningkatkan kesanan pengurusan dan pengajaran. Bermula pada tahun 2017, standard ini telah ditambah baik lalu dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang 2. Bagi pihak sekolah, standard baru ini digunakan untuk melaksanakan penilaian sepanjang tahun dengan penlibatan warga sekolah secara menyeluruh dan guru besar atau pengetua pula berperanan sebagai peneraju atau penolong utama dalam memimpin sekolah. Setelah kita berbicara tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, sekarang kita beralih pula kepada implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Terdapat beberapa implikasi yang dapat dilihat apabila PPPM dan SKPM dilaksanakan. Walaupun sesetengah implikasi ini seolah-olah perkara kecil, akan tetapi ia amat memberi kesan kepada sistem pendidikan negara kita. Antara implikasi terhadap sistem pendidikan negara ialah implikasi terhadap kurikulum, implikasi terhadap murid, implikasi terhadap guru serta implikasi terhadap latihan guru. Sekarang kita lihat pula kepada implikasi terhadap murid. Implikasi pertama terhadap murid ialah persekitaran pembelajaran, di mana murid akan belajar dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif, sekaligus membolehkan murid mendapat pengetahuan dan kemahiran bertaraf dunia. Implikasi kedua terhadap murid ialah pengetahuan dan kemahiran insaniah, di mana murid akan mempunyai sesi pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan bukan akademik, kerana banyak tugasan berasaskan projek serta masalah yang perlu diselesaikan secara berkumpulan. Implikasi ketiga terhadap murid ialah kemahiran berfikir, di mana setiap murid perlu membina kemahiran inquiry dan belajar cara untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat agar boleh menghubungkait pelbagai pengetahuan sedia ada serta mewujudkan pengetahuan baharu. Selanjutnya, implikasi terhadap guru. Implikasi terhadap guru yang pertama ialah kemahiran teknologi, di mana penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dapat meningkatkan kualiti pembelajaran guru di sekolah. Implikasi kedua terhadap guru ialah menjadi suri teladan, di mana guru menjadi role model atau suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid, sama seperti hasrat yang terdapat dalam PPPM. Implikasi terhadap guru yang ketiga ialah pembangunan profesionalism, di mana guru perlu melestarikan pembangunan profesionalism dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta pengetahuan dan kemahiran juga turut ditingkatkan. Seterusnya, implikasi yang terakhir ialah implikasi terhadap latihan guru. Yang pertama, pengambilan guru terlatih. Berlakunya perubahan terhadap cara pemilihan dengan meningkat dan menguatkuasakan syarat kemasukan ke program latihan. Implikasi terhadap latihan guru yang kedua ialah kurikulum IPG. Guru akan dilatih dengan pendekatan PDP alternatif seperti pembelajaran berasaskan projek serta pentaksiran berasaskan TMK. Implikasi ketiga, kualiti kepimpinan, di mana kepimpinan ini merangkumi pengarah-pengarah IPG kampus dan pengarah di IPGM. Keterampilan sebagai pemimpin instruksional akan ditingkat supaya mereka boleh berperanan sebagai pakar rujuk kepada kaki tangan IPG. Dan yang keempat,
kualiti pensyarah IPG, di mana kemahiran pensyarah IPG baharu dan sedia ada akan ditingkatkan melalui program induksi. Selain itu, keutamaan juga diberi kepada pemegang ijazah sarjana atau doktor falsafah. Baiklah, setelah kita berbicara tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan, standard kualiti pendidikan Malaysia SKPM dan Pelan Pembangunan Pendidikan Negara PPPM, kini tiba masanya untuk kita berbicara tentang berkaitan dengan guru berjiwa pendidik. Sebelum pergi lebih lanjut, ayo kita melihat definisi kepada istilah pendidik. Secara istilah, pendidik merupakan individu yang memberikan ilmu dan pengetahuan yang baru kepada individu lain secara konsisten serta berkesinambungan. Pendidik berperanan dalam membimbing seseorang individu dengan memberi pelbagai ilmu kepadanya, di mana ia meliputi ilmu akademik, ilmu agama, ilmu kemahiran maupun ilmu psikologi. Dalam konteks perguruan, seorang guru mesti mampu membimbing murid supaya dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diajar dengan baik. Umum mengetahui bahawa guru berjiwa pendidik tidak dapat lari daripada guru bersasiah cemerlang. Akan tetapi, apakah maksud guru sasiah cemerlang? Sasiah menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud kepribadian atau peribadi. Secara istilah, sasiah adalah panduan sifat fizikal, mental, emosi dan nilai serta tingkah laku seseorang individu. Dalam konteks perguruan, seorang guru yang berkualiti sudah semestinya memiliki sasiah yang cemerlang kerana guru bertugas mendidik dan melahirkan model insan yang cemerlang. Dan akhir sekali, antara ciri-ciri guru sasiah cemerlang ialah konsep kediri positif, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan beramanah, dedikasi, bersikap terbuka, penyayang, penampilan yang kemas serta berketerampilan. Kesimpulannya, guru merupakan individu yang menjadi tulang belakang kepada pembentukan diri seseorang manusia. Dan hasrat kerajaan serta rancangan kerajaan melahirkan pelbagai pelan serta standard yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan negara merupakan satu tindakan yang amat bijak kerana tindakan-tindakan ini bukan sahaja memberi pengaruh yang besar kepada pelajar tetapi turut memberi pengaruh kepada guru-guru yang mengajar murid di sekolah. Sesungguhnya, guru merupakan pelita hidup. Tanpa guru, gelaplah hidup seorang murid.